nombor proton ditakrifkan dengan sebagai satu atom bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus. Okey, atom yang duduk di tengah-tengah tu. Okey, bilangan atom dia kata situ adalah proton adalah bilangan atom proton yang terdapat di dalam nukleus. Okey, seterusnya kita sambung pula, kita tengok susunan elektron. Okey, susunan elektron. Ini yang cikgu nak cerita kat kamu. Macam mana kita boleh tahu dia tu daripada kumpulan mana? Okey, yang pertama, atom neutral. Atom neutral adalah bila bilangan proton mestilah sama dengan bilangan elektron. Okey, let's say kata proton tu 2, jadi elektron dia juga akan jadi 2. Okey, elektron pula dia disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Jadi kalau awak tengok dalam susunan petala di sini, yang warna hitam itu adalah elektron. Okey, seterusnya kita tengok tu dia memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Jadi merah dengan biru tu adalah nukleus dan juga proton. Okey, yang paling dekat dia tu petala yang terluar sikit tu yang ada 2 biji elektron. Itu adalah petala pertama. Lepas tu kita tengok petala kedua dia yang ada 8 biji elektron. Dan petala paling luar untuk sodium ni dia ada 1 elektron. Okey, jadi memenuhi petala. Jadi kalau kamu nak tengok dekat sini, kalau kita tengok petala ni, kita boleh tahu yang pertama dia punya kumpulan. Okey, sodium ni dia duduk dalam kumpulan 1. Pasal apa cikgu duduk kumpulan 1? Sebab elektron last dia, petala last dia tu 1. Jadi dia duduk dalam kumpulan 1. Elektron terakhir dia tu adalah 1, dia duduk dalam kumpulan 1. Dia duduk dalam color ke berapa? Kalau kita tengok sini petala yang warna ring warna biru tu, ring itu dipanggil sebagai petala. Dia ada 3 petala sini. 1, 2, 3. Jadi dia duduk dalam kumpulan color ketiga. Color ketiga. Okey, nanti kita akan belajar macam mana cara nak susun elektron masuk dalam petala. Okey, so jadi elektron hanya dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi. So dalam sodium ni, mula-mula kita kena isi petala pertama dulu bagi cukup. Dalam petala pertama tu hanya 2 elektron saja boleh bubuh. Tak boleh lebih daripada 2. Okey, jadi selebihnya kita kena tolak pergi ke petala kedua. Okey, petala kedua hanya boleh isi 8 biji saja elektron. Tak boleh lebih, kurang tak apa. Okey, jadi isi lebih. Kata ada lagi lebih, dia lebih lagi daripada 8 tu, kita tolak ke petala ketiga. Jadi balance lah elektron yang tinggal itu 1, kita letaklah di petala ketiga. Itu cara kita nak susun elektron dalam unsur. Okey, so kita tengok kat sini contoh dia ya. Okey, susunan elektron di sekeliling nukleus. Okey, so nukleus di tengah-tengah. Lepas tu ada petala pertama 2 elektron, petala kedua 8 elektron, dan petala ketiga adalah 18 elektron. Ataupun kita selalu susun 288. Boleh juga. Okey, so kita tengok macam mana cara dia nak susun. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini susunan elektron atom sulfur. Okey, sulfur dia punya nombor proton dia adalah 16. Okey, so kalau kamu tengok ke sini, nilai proton mesti sama dengan nilai elektron. Jadi kalau proton 16, elektron pun nilainya 16 juga. Jadi elektron itulah yang kita akan isi dalam petala. Okey, so 16. Kita kena isi elektron ke dalam petala pertama. Ingat cikgu cakap tadi, petala pertama hanya boleh isi 2 biji elektron saja. Jadi daripada 16 kita ambil 2 saja. Jadi tolak situ 2, kita lukis dalam petala kat tengah tu, kita letak 2.
Boleh tak kita letak dekat-dekat? Boleh, tapi kita sepatutnya diajar, saya ajar kamu, kita kena letak dia bagi dia seimbang, kiri dan kanan. Okey. Selepas tu, kita ada 16 tolak 2. Kita tinggal balance berapa? 14, betul tak? 14, kita nak bubuh pula ke petala kedua. Di petala kedua, kita hanya boleh isi 8. Okey, jadi kita bubuh 8 saja isi dia. 2, 4, 6 dan 8. Kita susun supaya dia dalam bentuk yang seimbang. Sekarang, petala pertama dan kedua dah diisi. 2 campur 8 dah tinggal 10. So, yang baki yang tinggal adalah 6. Betul tak? Okey, jadi baki 6 tu kita terpaksalah letak dia di petala yang ketiga. So, kita letaklah 6 elektron tu, susunlah secara seimbang. Macam dalam gambar aja kan? Okey, so petala terluar dia akan kita letak situ 16. Jadi, kalau awak kira balik, cukup tak semua 16 biji elektron? Cukup kan? Tapi susunan dia ikut petala tu mesti 2, 8, 18. Okey, so sekarang kita nak tengok pula selepas dah disusun, kita bolehlah tahu dia punya kumpulan dia dan juga color dia. Jadi, dalam soalan ni, kita tahulah yang sulfur tu dia adalah duduk dalam kumpulan 6. Okey, sebab apa? Sebab petala keluarnya adalah dalam keadaan dia duduk dalam rings yang elektronnya adalah bilangan 6. Lepas tu, dia punya color dia. Color dia adalah 3. Sebab apa 3? Sebab ada 3 petala yang diisi dengan elektron. Okey, so jadi color 3 sama juga dengan bilangan petala. So, bila kita dapat lukis susunan elektron ni dalam petala, kita dapat tahu sifat dia, kumpulan dia. Okey, dan juga kita boleh jumpa dan kita boleh tahu dia punya color dia. So, bila kita dah tahu kumpulan dan color dia, kita boleh tahulah sifat dia. Sama ada dia logam, bukan logam, ataupun gas nadir. Okey. Okey, so seterusnya. Panjang sikit tajuk ni, no? Okey, susunan elektron duplet dan juga oktet. Apa yang dinamakan susunan elektron duplet? Susunan elektron duplet ni, ya, dia susunan elektron yang stabil. Ingat tu, yang stabil, yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama. Okey, so dekat sini dia tunjuk contoh dia adalah helium. Okey, hidrogen ada 1 saja. Jadi dia bukanlah elektron yang stabil sebab dia tak cukup 1. Tapi helium ni dia mempunyai 2 elektron di petala pertama dan dikenali sebagai duplet. Okey, duplet. Okey. So, bila tengok ni, petala pertama hanya boleh isi 2 saja. Itu sebab kita kata dia stabil dengan susunan elektron duplet. Okey. Yang sebelah dia kita tengok situ susunan elektron oktet. Susunan elektron oktet pula ialah susunan elektron yang stabil dan mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okey. So kat sini kita tengok petala kedua dia dia mempunyai elektron yang cukup 8. Cukup 8 maksudnya dia stabil. Dia tak kurang ataupun tak lebih. Lebih memang tak boleh lah. Tapi dia tak kurang. Itu yang dipanggil sebagai elektron oktet. Kalau kita tengok contoh tadi, dia tak ada keseimbangan oktet ataupun duplet. Pasal apa? Sebab sulfur dia ada 2 elektron yang tak cukup di petala yang paling luar. Jadi dia bukanlah oktet. Okey, faham tak? Sebab apa? Sebab dia punya elektron di petala paling luar tu tak cukup 8. Okey, dia kurang 2. Okey. So, seterusnya kita tengok pula pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okey, jadi kebanyakan atom dia mempunyai susunan elektron yang tak stabil. Kebanyakan elektron memang tak stabil. Jadi, atom-atom ni akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Jadi, atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terutama kepada atom lain
ataupun diterima elektron pada petala terluar daripada atom itu. Apa maksud dia kat sini? Kalau atom tu dia punya elektron pada petala terluar dia tu kurang satu, dia akan menjadi sifat sebagai menerima elektron. Maksudnya dia akan terima elektron daripada luar. Tapi kalau kata dia punya petala terluar dia tu kurang atau sama ada dia ada 1, 2 atau 3, dia tak boleh panggil elektron lain masuk untuk derma kat dia. Tapi dia yang kena derma keluar atau dia derma elektron dia kepada orang lain. Itu maksud dia. Cikgu ulang lagi sekali nah. Kalau atom tu dia adalah atom penderma elektron, di petala terluar dia ada bilangan elektron yang kecil. Contoh dia 1, 2 atau 3. Jadi 1, 2 atau 3 ni kita tak boleh ambil elektron lain masuk kat dalam tu sebab terlampau banyak. Kalau nak tambah pun kalau 1 kita nak kena tambah kata 7, atau kalau 2 nak tambah dengan 6. So tak boleh. Jadi kalau elektron tu dia ada 1, 2 atau 3, dia punya sifat adalah sifat penderma. So dia baiklah, dia akan ambil dia punya elektron dan derma kepada atom lain. Okey, ataupun unsur lain. Tapi kalau atom tu jenis yang menerima elektron ni, dalam petala terluar dia kurang. Dia kurang, let's say kata dia ada 7 biji saja elektron, dia kurang lagi 1 untuk capai oktet. Jadi dia akan terima elektron lain masuk ke dalam petala dia untuk mencapai oktet. Apa dia pencapaian oktet? Untuk mencapai dia stabil, maksudnya elektron dia cukup semua 8. Okey, ataupun katalah dia punya elektron last ni macam kita tengok sulfur tadi 6. Okey, 6 tu kan. Dia kurang lagi berapa? Dia kurang hanya lagi 2 elektron. Jadi dia akan menerima elektron daripada unsur lain. Yang itu pula dia punya sifat apa ya? Atom yang menerima elektron. Okey, so kat sini had ini adalah bagi mencapai macam cikgu kata tadi lah, untuk mencapai susunan duplet ataupun oktet. Contoh dia macam oksigen. Oksigen dia O negatif. Bila O negatif maksudnya dia kurang 1. Okey, dia kurang 1. So dia punya sifat dia akan bagi dekat kawan dia. Okey, macam hidrogen, dia kurang 1, dia lebih 1, jadi dia bagi kat kawan dia. Jadi dia dalam keadaan negatif. Tapi kalau hidrogen, dia sifat dia adalah positif, 1. Okey, jadi dia akan harap orang akan derma kat dia untuk dia capai oktet. Sebab hidrogen dia 1. Dia tambah 1 lagi saja elektron, dia dapatlah 2 elektron di petala terluar. Jadi dia masuklah dalam susunan elektron yang duplet, yang lebih stabil. Okey, kalau tak faham juga mesej cikgu terang balik. Okey, tolonglah bagi faham, wajib faham. Okey, so macam cikgu contoh lagi lah, susunan oktet dan juga susunan duplet. Jadi dia nak bagi dia dalam keadaan yang lebih stabil, dia kena tambah elektron. Ataupun kalau dia nak lagi stabil, dia kena kurangkan elektron yang ada dalam petala terluar dia. Okey, so seterusnya kita tengok ni pembentukan ion positif dan ion negatif. Apabila sesuatu atom berderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas, iaitu ion. Jadi ion positif dia adalah atom logam yang menderma elektron. Kalau ion negatif pula, dia terbentuk apabila atom bukan logam menerima elektron. Ion positif ataupun atom logam ni kebanyakannya adalah duduk di bahagian kumpulan 1 dan kumpulan 2. Macam natrium, magnesium, sifat dia adalah positif. Okey, dan ion negatif ni kebanyakannya adalah bersifat negatif. Dia duduk dekat belakang. Dalam jadual berkalau. Contoh dia sulfur, oksigen, klorida, itu semua adalah dalam atom bukan logam. Okey, seterusnya kita tengok sini pula.
Ni yang cikgu cerita sini. Pembentukan ion positif, magnesium 2 positif. Okey, kita tengok sini magnesium kan. Magnesium, nombor proton dia adalah 12. Jadi bila 12, kita akan susun elektron dia. Petala pertama 2. Okey, jadi 12 tolak 2 tinggal 10. Petala kedua dia kita isi 8. 2 tambah 8, 10. Tolak 2, tinggal lagi balance 2. 2 ni kita tak boleh letak situ. Dan magnesium, atom magnesium ni dia tak stabil. Sebab dia ada 2 atom lebih. Dia tak duduk dalam keadaan octet. Okey. Jadi 2 ni kalau kita nak masuk ke elektron lain, masuk ke dalam atom magnesium, tak boleh. Sebab terlampau banyak nak kena tambah. Kalau dalam atom magnesium ni kita nak kena tambah sampai 6. Tak boleh. Jadi 2 biji yang di akhir petala tu, okey, 2 biji akhir tu, kita atom magnesium ni akan derma. Dia akan derma 2 elektron lain. Maksudnya dia ambil buang elektron tu. Okey, tinggallah dia duduk dalam ion magnesium. Ion magnesium ni nilai dia adalah 28. Okey, 28. Jadi petala terluar dia adalah nilai dia adalah 8. Nilai 8 ni dia nak tunjukkan apa? Menunjukkan dia duduk dalam keadaan oktet yang stabil. Jadi lepas tu kita tengok dia letak dalam hubungan dan 2 positif. Jadi kalau kita tambah jugalah 2 positif dan ditambah dengan elektron dalam petala, still juga dia dapat 12. Betul tak? Cumanya sekarang mula dia dalam bentuk atom, sekarang dia duduk dalam keadaan bentuk ion. Okey. Okey. So ingat kalau dia lebih 2, dia kurang sangat elektron dia kat luar tu, dia kena dermakan. Okey. Okey, so sekarang kita tengok Okey, ni jarum kala je. Kita tengok pula untuk klorin. Klorin ni dia punya sifat kalau kita tengok dalam jadual kelala, dia duduk dekat bahagian 17. Sifat dia adalah bukan logam. Klorin, nilai klorin adalah 17. 2 tambah 8, 2 tambah 8 tambah 7. Jadi 17. Jadi kita ambil lah 17 ni, yang nilai atom dia ni sama jugalah dengan nilai atom ni, samalah juga nilai dia dengan nilai elektron. Jadi kita susun masuk dalam petala. Petala pertama boleh isi 2 biji saja, iaitu 2. Petala kedua kita isi 8. Jadi dapat 18. Dan last kali petala telas tu adalah 7. Okey, untuk sampai oktet kita kena perlu berapa? 1 saja lagi elektron. Betul tak? Jadi sifat klorin ni dia akan terima 1 elektron. Kalau kita nak buang banyak sangat, jadi kita nak tambah 1 lagi, nak 1 lagi just supaya dapat oktet. Jadi dia akan terima 1 elektron dan dia boleh terhasillah ion klorida dalam keadaan yang lebih stabil ataupun duduk dalam keadaan oktet. Macam ni tengok disusun 2, 4, 6, 8. Tolak 1. Jadi tolak 1, cuba kita ambil balik ni. Kita kira balik 288 tu sama juga dengan 18, betul tak? Kita tolak balik dengan 1, dapat tak? 287, iaitu 17. Cuma sekarang kita nak dia duduk dalam keadaan oktet. Okey. Seterusnya samalah ni. Okey. Sampai sini sajalah. Nota cikgu. Nanti cikgu bagi latihan, cuba buat, tak tahu PM cikgu ajak balik. Tolonglah bagi faham. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye.